Selamat kembali bersama kami di Rampai Pagi dan sekarang tibalah masa yang kita nantikan Intan untuk bersama dalam ruangan tazkirah untuk hari ini membawakan tajuk yang cukup istimewa juga, mengawal marah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah pun bersama kita pada pagi ini di sebelah kanan saya Yang Mulia Pangeran Haji Ridwan bin Pangeran Haji Badarudin, merupakan seorang penceramah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anda marah-marah hari ini. Kalau dari raut wajah Ustaz ini memang nampak seorang yang indah pemarah. Ceria saja orangnya ya. Saya suka bersama dengan Ustaz ini dan alhamdulillah hari ini kita ini berjodoh lagi nih Ustaz untuk bersama dalam ruangan tazkirah membawakan tajuk mengawal marah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membuang masa kita ini ingin mendengarkan mukadimah daripada Ustaz terlebih dahulu berkenaan dengan tajuk ini Ustaz. Silakan. Terima kasih Wali dan juga Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Wali dan juga Intan dan juga para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia juga dapatlah kita ni bertemu pada pagi ini dalam rancangan tazkirah yang memperkatakan tentang cara bagaimana tadi cara Rasulullah tadi menangani tentang mengawal kemarahan ini. Jadi saya harap pagi-pagi ini janganlah di antara kita ni yang sudah pagi-pagi sudah marah-marah, kita nak tadi tahu juga pagi-pagi ini biasanya kalau kita ni ada anak pagi-pagi itu sudah tu membangun membanguni kanak-kanak itu pun sudah rasa kan marah-marah tu. Kita nagikan gagas sudah tu dalam cuaca yang masa ni hujan. Kalau hujan ni kalau suasana di Brunei walaupun di mana-manalah waktu bekerja ni ya yang paling lebih ni jamnya. Sesak ya. Sesak. Jadi semua itu mengawal ataupun menguji kita ni dari segi emosi kita ni dalam mengawal kemarahan pada waktu pagi ini. Sebab tu kalau saya paling pantang lah kalau di rumah itu pagi-pagi itu sudah ada macam suasana yang dah nyaman itu. Kadang-kadang ia boleh terbawa-bawa sampai ke office. Kadang-kadang ialah ia maunya pagi-pagi itu ada suasana itu satu ketenangan, ada yang kedua ada keharmonian dengan anak-anak semua dan isteri itu. Kalau sudah pagi-pagi sudah kata ni sudah baru pun bangun tidur karena ada rasa marah-marah itu sekarang terbawa-bawa sampai ke office. Jadi mood pun berapa bagus. Jadi kalau orang melihat pun tahulah kata ni itu sebenarnya dalam keadaan macam mana waktu pagi itu. Karena marah ni sendiri memanglah semua dah terlepaslah daripada katanya dalam satu tabiat. Kadang-kadang ada yang marah-marah itu marahnya sedikit-sedikit hanya. Ada yang kedua itu dari segi pertengahan kemarahannya ia boleh mengawal juga. Tetapi ada juga yang lebih yang kata ni boleh dikatakan panas baran lah. Sikit-sikit kan marah, sikit-sikit kan marah. Lambat sikit marah. Tinggi BP itu Ustaz. Ya tentu. Tu terpaksa makan menyanu tu ubat tinggi darah tu. Itu yang dan mudah kena juga penyakit. Memang ada benarnya juga dari segi emosi kita ni juga boleh juga mempengaruhi badan kita ni juga. Kalau kita ni dalam keadaan tenang, kalau macam kadang-kadang untuk berjumpa doktor itu dalam keadaan tenang, kadang darah kita ni tu sama-sama kan stabil lah walaupun kita ni tu dalam ada penyakit darah tinggi. Darah tinggi. Tetapi kalau kita ni pun ada penyakit darah tinggi tapi dalam keadaan kita ni marah ataupun dalam keadaan kita ni sibuk dah tu bergagas-gagas ni katanya. Ada juga pernah jadi macam tu. Ada pernah kes tinggi darah kan, tapi sudah jalan sana, jalan parking jauh apa semua tu sudah dites beberapa kali masih je tinggi. Allah. Jadi dah dapat dielak lah macam tu. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beritahu tentang
istimewanya orang yang pandai mengawal marahnya. Marah, ya. Ia orang yang lebih yang kata ni terhindar daripada perkara-perkara yang keji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadid bis-sur'ah, innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Yang maksudnya bukanlah orang yang kuat itu dinilai dengan kekuatan dalam pergelutan atau dalam perkelahian. Tadi selalu melihat kalau orang yang bertarung itu kalau ia macam kuat habis serangan itu dikerjakannya itu yang menang tu. Yang paling kuat tu. Tapi sesungguhnya orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia marah. Itu yang payah tu. Payah benar. Kalau sudah kita ni marah ni Ustaz, kadang-kadang kita ni indah berfikiran rasional, bah. Betul. Dan kadang-kadang kita ni indah sadar pun yang sebenarnya kita ni tu marah pada ketika tu. Betul. Mana ada aku marah ni? Mana aku? Tapi maunya. Ini belum batas ni kan macam kita ni bercuti kan. Ada sempadan-sempadan itu. Ini ada banyak terjadi kan. Semua kan mau cepat. Ada tekan memutong apa itu, kadang-kadang action tayakan kejamban ke apa, contoh. Kejamban, so rupanya ya kan memutong juga. Jadi orang yang kena putong ni mana juga kan kadang-kadang marah juga. Sama-sama kan mau cepat juga. Tetapi itulah orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengawal marahnya tu. Jadi pernah juga Nabi SAW walaupun dia seorang Nabi, kerana dalam prinsip marah ini sendiri adalah ada dua bahagian, iaitu marah dalam kata ni marah yang baik dan marah yang dikeji. Jadi marah yang baik itulah sebagai nama dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang pernah menegur sahabatnya Usamah bin Zaid ketika itu dalam selepas peperangan. Nabi Usamah bin Zaid ini telah membunuh seorang tawanan yang mana pada ketika itu tawanan itu sudah mengucap 2 kalimah syahadat di hadapan Nabi SAW. Jadi Nabi tegur kepada Usamah bin Zaid, mengapa kau bunuhnya? Sedangkan kau sudah mendengar bahawa orang ini telah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Indahnya kata Usamah bin Zaid, kerana ia mengucapkan 2 kalimah syahadat itu adalah disebabkan pedangku yang akan membunuhnya tu. Artinya takut. Bukan kerana ia ikhlas kerana itu. Apa kata Nabi? Qala afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la. Yang maksudnya apakah kamu tahu kamu membelah dada orang itu. Orang itu akan masuk Islam ke hendak. Sama ada dia benar-benar beriman ataupun tidak. Jadi Nabi marah. Ya. Karena dia sudah di hadapannya, sudah orang itu sudah mengucap 2 kalimah syahadat, tetapi Usamah bin Zaid tetap membunuh orang itu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya. Jadi itu ya sedikit mukadimah mengenai dengan tajuk kita. Jadi ni Ustaz ya, mengenai dengan sifat marah ini. Biasanya apakah antara punca yang menyebabkan sifat marah itu terjadi ni Ustaz? Okey. Punca ni macam-macam Macam-macam. Macam-macam. Kadang-kadang kalau sedikit pun jadi punca. Kadang-kadang ia ikut situasi. Kadang ikut orang. Kadang-kadang orang kena sesuatu yang ujian itu boleh handle saja. Macam dadas sajalah. Tetapi ada orang mungkin It's saja emotional. ikut dirinya itu sendiri, sedikit-sedikit pun menjadi kemarahan. Jadi untuk pertama, ia ada sifat ujub dan juga ada sikap riak dan takabbur dalam diri seseorang yang merasakan bahawa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Yang kacau ni juga. Kalau katanya dibanding-bandingkan ataupun kadang-kadang diperkatakan di belakang yang itu lebih baik, ada lebih bagus daripada orang ini. Mana jauh kan? Betul. Macamnya tu. Candu lagi handsome-nya. Indah kita lagi handsome. Ia lebih okey ya daripada kitanya macam tu. Kadang-kadang tu boleh membanding-bandingkan, boleh kita ni jadi marah. Jadi yang kedua, bertengkar atau berbalah kerana sesuatu perkara yang kadang-kadang artinya kita tu kecil-kecil pun ataupun remeh-temeh pun kadang boleh jadi kemarahan katanya. Kalau dalam piramid apa tu nya, buanglahnya.
buanglah anu tu, payah tu najis tu, dapatkan jadi kelai-kelai buang, angkat buanglah selesai masalah. Dan ketiga ialah berasa dizalimi. Ini memanglah siapalah ya tahan kadang-kadang dalam tadi bekerja sendiri pun ada yang menikam dari belakang. Kadang dalam bekerja berkawan, tahu yang puncanya adalah orang-orang yang kawan tanya sendiri dikhianati dan diperkecilkan yang saya sebut tadi dan seumpama. Dan yang seterusnya bergurau yang melampau had. Ini selalu Jun ya. Kadang-kadang katanya dalam beibunan ya. Beibun, terlebih beibun. Terlebih beibun. Kalau kita ni macam tani biasa, amba dengan wali mungkin apa ni kata ni walaupun jarang berjumpa tetapi friend yang kata ni bolehlah beibun. Tapi ada had-hadnya tu tu. Betul. Tetapi beibunan kata ni tu anda boleh sama kena orang lain. Ada kadang-kadang dia masuk bah. Apa ya ni nya? Okey ke yang dia ni nya? Kata ni macam-macam mau beibun apa semua tu kadang betul-betul kena lagi. Kadang terasa hati, dan ngam macam ngam apa ya ni nya? Semua tu. Jadi dalam tanya beibun tu perlu dilihat juga. Tu kadang-kadang punca je tu ngapa kan ini? Okey ke ya ni ustaz saja tapi beibun lebih-lebih semua tu. Okey. Yang kelima lidah tu tentulah sudah tu dalam tanya bercakap ni mesti kawal juga. Dalam tani bercakap-cakap ni kadang-kadang ada bah dalam jangan tekan kata ni bercakap-cakap dalam tani berceramah ni pun mesti tani lihat audien juga. Dulu je tani bercakap kan sembarangannya katanya orang tua-tua tu memanglah ya tu macam mana kadang dicakapkan tes juga tu kadang orang dah suka kata ni. Dan juga kanak-kanak apa tu kadang-kadang tekanan dengan dirinya. Kadang ia boleh mengguris perasaannya dan juga boleh mendatangkan kemarahannya ya. Jadi kita nafikanlah barang-barang macam mana ini. Kita ni manusia biasa. Sehingga kan saya ceritakan tadi Nabi sendiri pun pernah juga marah. Tetapi marahnya adalah marah yang mulianya kita ni disuruh dan marah yang kedua itulah marah dikeji iaitu kadang-kadang kita ni melihat satu maksiat di hadapan mata kita ni tadi dah rasa apa-apa. Itu yang tu. Dan juga dalam di hadapan kita ni satu maksiat tetapi kita ni lawankan terpulang. Tani tolong terpulang apa tu? Terpulang. Tani marahi pulang orang-orang yang menagur kita ni. Itu kadang-kadang. Dan dalam kita ni menasihati juga tani perlu lihat juga. Jangan juga kita ni di hadapan orang contohnya tu ada adabnya. Supaya jangan kita ni orang itu pun ada perasaan dan dia kan kalau sudah memang berbuat salah apabila sudah tegur di hadapan orang lagi kesalahannya itu makin nampak dan juga mendatangkan kemarahan pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dia ya. Punca yang menyebabkan sifat marah itu terjadi ada pelbagai ya. Bergantung kepada diri kita sendiri saja lagi bagaimana cara untuk mengawal daripada terjadinya amarah ini tadi ya. Jadi sebut-sebut cara mengawal ini Ustaz ya. Tajuk kita ni pun bertepatan juga pada pagi ini mengawal marah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Ustaz boleh mengungsikan bersama kita apa yang boleh kita lakukan untuk mengawal marah kita ini. Okey, terima kasih Wali. Dalam keadaan marah tadi sendiri orang biasalah kadang lambat terfikirlah untuk cool down dulu. Jangan. Biasanya marah dulu lah. Marah dulu. Baru cool down, baru fikir macam lurus ke tidak lurus ke. Kalau tani dalam suami isteri pun sama macam tu juga. Kadang tani dah mau kadang dipaksa terlepas cakap pasal tu. Dan yang lebih hebat lagi sampai kita ni kan melepaskan tu laki-laki lah mesti kita ni tu berfikir dulu. Fikiran waras dulu. Kadang-kadang dalam marahan ni dan juga ada penyebab marahan ni kadang-kadang dalam keadaan demam, kadang dalam keadaan lapar tu bahaya je tu. Lapar. Ini sering terjadi. Sering. Lapar tapi kena bawa je ke sana. Cuba tak makan dulu. Indahnya balik sini dulunya. Singgah dulu kemarin. Atau kadang-kadang dah jadi tu marah dulu. Itu. Jadi cuma tu tadi melihat di sana tu untuk orang yang menahan marahan ini sendiri adalah ciri-ciri orang beriman juga dalam tadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yang tafsirnya itu orang yang mendermakan hartanya, jadi orang beriman, mendermakan hartanya pada waktu masa senang dan susah. Dan yang boleh menahan kemarahannya dan juga orang yang mudah memaafkan orang lain dalam kesalahan orang itu. Jadi di sini Allah sebut ciri orang beriman itu adalah
orang-orang yang boleh menahan kemarahannya. Dan juga dalam hadis yang lain yang masyhur ni kita ni, ada seorang lelaki meminta nasihat, meminta wasiat ataupun minta nasihat arah Nabi SAW. Apa kata Nabi? La taghdab, janganlah marah. Dan ini disoal beberapa kali, masih juga Nabi SAW mengatakan la taghdab, janganlah marah. Kerana marah tadi tahulah punca apa-apa jenayah sekalipun kesalahan apa tu kena berpunca daripada marah. Dari pembunuhan sendiri pun berpunca daripada marah. Bukan ada saya saja akan membunuh orang itu. Aku suka membunuh orang, tapi sebabnya kadang-kadang ada penyebabnya adalah kemarahan. Dan juga penderaan kanak-kanak cuma tu juga berpunca daripada marah. Kadang-kadang yang biasa dengan kanak-kanak bising apa semua tu sudah dah terbiasa. Jadi tapi marah. Untuk akan membuat anak itu ia pandai, tetapi untuk ia akan menjaga anak itu dengan secara baiknya, sempurna, yang disempurna itu ia dah biasa. Jadi soalan tadi itu, pertama sekali kita ni lebih senanglah mengawal kita ni membaca ta'awuz. Kerana marah itu sendiri adalah dijadikan daripada api, dan dua syaitan ada di sekeliling kita ini, apalagi kita ni dalam keadaan marah. Kadang-kadang kita ni marah-marah saja, kadang-kadang boleh juga, tapi atu lagi kadang membuatkan kita ni kawan ni belum tahu kawan. Cuba tak kau tu yang dikhanatinya tu. Dah kan kau dah buat apa-apa macam tu. Atu lagi tahu mengasah. Jadi kita ni dituntut dalam sini sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ni iaitu dengan ta'awuz, iaitu membaca ta'awuzubillah. Sekurang-kurangnya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jadi kita ni cool down dulu dan tadi duduk dan kita ni ta'awuz, dia kata a'udzubillah minasyaitonir. Banyak-banyaklah sampai kita ni orang dah terfikir. Tapi kadang-kadang itulah hanya kita tadi kita nak kadang-kadang mesti lepaskan dulu kah apa macam mana? Lepaskan marah kah apa macam mana? Tapi kadang ada juga kata ni melihat juga. Tadi mesti marah dulu juga. Pasal tu baru tahu fikir menyesal je tadi tu. Macam tu. Apa yang kau buat tadi tu? Dia sangka-sangka macam tu. Jadi yang kedua ialah duduk jika sedang berdiri. Kalau tadi dalam keadaan marah tu berdiri, duduk. Suruh duduk. Bawa tanang. Katanya kalau anda mau duduk ataupun masih aja lagi ada macam rasa si boleh ni tu mana. Duduk menimpang entah berguling-guling entah di tanah kah di mana kan tu. Boleh. Berbaringlah. Selepas kalau tadi sudah duduk tu dah dapat mengawal marah juga. Mengawal marah tadi. Kata ni Nabi ajar dengan cara berbaring. Ini ada berdasarkan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa fattajab." Yang maksudnya jika seseorang itu dalam keadaan marah, ia duduk, ia berdiri, maka ia disyorkan untuk berbaring. Duduk. Untuk duduk dulu. Jika kemarahannya itu hilang, jadi waktu ia duduk itu okeylah. Okeylah. Tenang sudah, tidak apa-apa. Tetapi masih juga dalam keadaan duduk itu ia masih marah, jadi maka berbaringlah ia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga, mengajarkan kita ni. Yang ketiga ialah berwudu. Ini kerana syaitan itu sendiri dijadikan daripada api. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'an nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Yang maksudnya sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Dan syaitan itu dicipta daripada api. Dan api hanya dapat dipadamkan dengan air, maka jika salah seorang daripada kalian kamu itu berasa marah, hendaklah dia berwudu. Ini yang jarang-jarang tadi buat pelang ni. Patut tak ada istilah orang dulu tu, aku buang kau kadang ke sungai. Supaya tenang jiwanya. Macam mana tu? Tambah lagi depan dia menanang lagi tu. Lamas. Jadi bencana dia pulang. Jadi boleh juga kadang-kadang dari kalaupun kita ni bodoh, kita ni bawa mandi apa pun kadang segar. Kadang-kadang marahan ni macam-macam kadang-kadang kita ni dalam panas, tadinya saya sebut dalam keadaan lapar, demam tu. Sudah tu kan ibu-ibu kan lagi tem-tem dalam ni apa kena tulak-tulakkan tahap apa mana takkan
ngam paibunan tu. Jadi bolehlah menjadikan marah. Jadi semua tu mesti tani melihat di sana. Jadi melihat yang keempat, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar. Ini memang perlu berhati-hati ya. Dalam keadaan marah tu jangan membuat satu keputusan. Sehingga dalam hadis baginda SAW, la yahkumu ahadun bainas naini wa huwa ghadban. Ini khusus kepada hakim-hakim atau yang membuat keputusan dalam perundangan itu, tidak boleh seseorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan yang marah. Memang betul. Kita ni dalam keadaan marah, hatta anak-anak kita ni pun untuk menghakimi, dan kalau banyak lagi anak tu lagi payah. Dah dapat seorang tu bercakap, kau je sama je tu kau tu. Tapi yang ia sayang tu okey kan, okeylah. Sebab tu kadang-kadang dalam mengadili anak-anak tu pun kadang tak adil. Sudah tu bercakap tu seorang, ini tu apa tadi tu? Endak kau pun sama je tu tadi tu. Jadi dalam keadaan marah hendakan ada penyelesaiannya. Yeah. Jadi dalam kata ni mentadbir sesuatu jabatan ataupun dalam satu organisasi pun mesti juga. Jangan disebabkan kita ni marah, kita ni suka kepada seseorang dan marah kepada seseorang akan dilakukan. Kadang-kadang sudah kita ni membuat keputusan barulah menyesal kadang tu. Apa tu ku pindah dia tu, mengapa tu ku marah harahnya tu, mengapa tu ku buang dia kerja tu. Macam-macam lah. Something macam itulah tu. Jadi dalam keadaan kita ni membuat keputusan tu, tidak boleh dalam keadaan marah. Kalau ia sudah marah tu, betas suruh keluar dulu orang-orang tu, biar cool down dulu sebelum ramai yang kena buang kerajaan. Sebelum ramai Jadi semua tu mestilah kita ni tenang-tenang dulu. Jadi dalam keadaan sekarang sudah kita ni berbuat sesuatu keputusan akan juga merugikan kita ni juga di ujungnya. Ada masa lagi? Ya, kita ada masa lagi dalam masa 3 minit. Dan juga dalam kita ni mengawal cara Nabi mengajar kita ni itu dengan kita ni diam saja. Mendiamkan diri ya. Mendiamkan diri. Itu kadang-kadang kita ni lihat dalam drama apa tu orang menyendiri, tinggalkan aku di bilik ni yang tadi kacau-kacaunya. Betul kadang-kadang itu biar dia cool down. Kadang-kadang kita ni dalam kita ni marah ni kadang-kadang dikacau lagi, diucapkan lagi, sudah tu orang marah tu sudah tu diapi-apikan lagi apa semua tu cerita-cerita yang dada. Jadi ia pun kan bertanang pun dah dapat, sudah bercakap ni macam-macam, jadi dah dapat. Jadi Nabi ajar supaya katanya itu diam saja, jangan bercakap apa-apa. Kadang dalam tani itu meracau tani meracau dalam tani keadaan marah. Anda pun orang dicakap-cakapkan tu kadang. Yang dulu 10 tahun dulu pun ada je tu kadangnya. Kalau tani lagi bini kadang-kadang cuma tu je tu. Lurus. Bungkit tahun dulu. Ingat dulu tu tani marah tu. Padahal lupa sudah. Lupa sudah tu. Tapi dalam marah tu semua dah dia. Semua diungkit. Semua diungkit. Itu yang bahayanya. Jadi lebihnya kita ni tahu dalam bersendirian. Jadi kita ni juga dalam keadaan kita ni diamlah supaya jangan kita ni bercakap anda tentutan tu. Dan juga tadi teruskan, ada masa lagi ya? Sikit lagi Ustaz. Mungkin boleh satu tips lagi ni. Satu tips lagi itu dengan kita ni memikirkan, kita ni bertafakurlah. Kita ni memikirkan bahawa marah ni tidak juga ada keuntungannya kecuali lah marah tu yang disuruh. Dalam kita ni anak-anak kita ni dah sembahyang, kita ni dah marah. Anak-anak kita ni kan penting sekolah, tani pun dah kan marah. Memang ini dah cikgu pulang kena marahi. Saya kena panggil. Cikgu pulang kena marahi. Sepatutnya anak yang ni marah anak yang buat hal di sekolah. Jadi nasihatilah anak tu, dimarahilah anak-anak tu. Tapi jangan cara yang menasihati yang sampai kata ni mendera anak-anak tersebut. Jadi semua tu boleh dalam keadaan kita ni marah tu boleh tadi berfikir sebenarnya apakah tindakanku kalau aku marah ni boleh berikan aku keuntungan ataupun sebaliknya. Tapi jaranglah sekali kalau dalam perkara-perkara marah ni banyaknya membuat jarang membawa keuntungan, kadang banyak kerugiannya. Kalau di luar negeri kadang-kadang anak-anak dibuang dari dengan keadaan marah seperti itu. Dah macam-macam lah. Boleh mendatang kemarahan itu mendera anak-anak apa semua itu. Jadi semua itu
boleh saja menjerumuskan kita dalam menuju kerugian bukan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, Uda. Itu dia bersih kita ikuti bersama mengenai dengan mengawal marah cara Rasulullah SAW. Jadi apa yang dapat kita simpulkan, ya, apabila kita ni dalam keadaan marah adalah baiknya untuk kita ni ya membaca ta'awuz, iaitu istighfar dan juga perlunya kita ni diam terlebih dahulu daripada kita ni berkata-kata. Ya. Betul ya. Banyak tips juga jika kita dimarah ketika berdiri disuruh duduk. Ketika duduk disuruh melimpang dan juga melimpang mandi pun boleh, berudu pun boleh. Kalau jangan kita ni cuba tapus dulu maunya tu supaya tenang. Jadi mudah-mudahan dengan demikian sedikit perkongsian tips ini dapatlah ya kita ni mengawal marah daripada berakibat kepada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Betul. Ya. Apatah lagi membuat keputusan ketika kita ni marah, apabila sudah waras nanti barulah akan timbul penyesalannya ni Ustaz. Betul, ya. Betul. Baik, apapun ribuan terima kasih Ustaz ya dengan perkongsiannya pada hari ini, dan insyaAllah jika ada kesempatan, ada jodoh, kita ini akan bersama lagi ya di lain kesempatan mungkin dengan pembawaan tajuk ataupun topik yang lain pula untuk dibincangkan. Sehingga waktu itu tiba Ustaz, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi